لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Dan berbelanjalah kamu terhadap harta-harta yang telah kami kurniakan pada kamu di jalan Allah sebelum sampai saat kematian di kalangan kamu. Kerana ada di kalangan manusia sewaktu mana dekat dengan matinya, lalu mulut-mulut mereka menyebut kepada malaikat, boleh tak kamu minta dengan Allah supaya tangguh dahulu kematian ini, hanya seketika sahaja, untuk aku melakukan fa'as-saddaqa, aku ingin bersedekah di jalan Allah, wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh. Lalu Allah menjawab pada malaikat, wahai malaikat, kamu bagi tahu pada orang yang dekat nak mati tersebut, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dengan berinfak di jalan Allah. Sedekah di jalan Allah ataupun mewakafkan harta kita untuk di jalan kan. Boleh tak tangguh sekejap? Laula akhartani ila sekejap saja. Pernah saya cerita pada jemaah sekalian, bila ada seorang raja yang sombong, yang diceritakan dalam kitab Imam Ghazali rahimahullah, raja yang sombong, yang dia hidup dengan penuh kesombongan dalam hidupnya. Suatu hari waktu mana dia nak menjelajah kawasan-kawasan dengan persekitaran dengan dia minta supaya menteri-menterinya menyiapkan segala keperluan dia. Manakala dia inginkan setiap dayang-dayang mengiringinya, waktu mana mula dia berikan pakaian pada dia untuk dia nak turun menziarahi rakyat ini, di waktu tersebut, di waktu raja itu dia nak gerak saja, dia nak turun, dia mula ditunjukkan pakaian. Dia ambil satu pakaian, dia pakai, dia rasa tak sesuai, dia campak pakaian itu. Imam Ghazali cerita dalam kitab dia di sebalik tabir kematian, dia ambil, dia pakai dan dia campak, dia ambil dan dia pakai dan dia campak. Itulah kesombongan pada dia, dan dia rasa dia hebat di saat itu. Kemudian sehinggalah dia rasa sesuai dengan pakaian itu, lalu dia mula pakai dan dia keluar daripada istana ni. Bila dia keluar daripada istana dia melihat
kenderaan-kenderaan yang dibawa kepadanya. Kuda-kuda mula dibawa di hadapannya. Bila kuda dibawa seekor demi seekor, semuanya dirasakan tak sesuai. Kemudian ditolak dan ditolak sehingga kan dia rasa hebat di saat itu. Dia mula naik atas ekor kuda yang dia rasa megah dengan kemegahan dia. Lalu dia mula mengiring, berjalan dengan menteri-menteri dia. Bila dia berjalan, katanya Imam Ghazali, semua rakyat sujud dan sembah padanya. Rakyat-rakyat mengangkat tangan, sembah padanya. Sehinggalah dia berjalan sampai kepada satu perkampungan. Bila dia masuk satu perkampungan terpencil, dia masuk saja, tiba-tiba dia lalu bawah sepohon kawasan pokok yang rendang, didapati ada seorang tua yang tersandar di tepi pokok tersebut. Orang tua tu memanggil raja tersebut, "Tuanku, turun sekejap, saya nak bercakap dengan tuanku." Panggil raja tadi. Terkejut di kalangan bentara-bentara ni. Tak ada orang yang berani sebegini bercakap dengan raja. Panggil dalam keadaan dia sandar saja tepi dinding, sandar saja di pohon itu. Lalu dalam keadaan demikian, raja tersebut dia kata, "Kamu nak bercakap dengan saya ke saya nak bercakap dengan kamu?" Katanya orang tua tersebut, "Saya nak bercakap dengan kamu. Kamu kena turun sekarang wahai tuanku. Kamu turun sekejap, saya nak bercakap dengan kamu." Raja tersebut dia kata, "Kalau kamu nak bercakap dengan saya, kamu datang, bukan saya yang datang pada kamu." Menteri-menteri mula nak terekam, nak pegang orang tua tadi. Raja tersebut kata, "Jangan, biarkan dia. Kita layan orang tua ni. Kita layan orang tua yang pelik ini." Lalu raja tersebut melihat keadaan itu, raja turun. Bila raja ni turun, kemudian orang tua tadi bengkah bangun. Lalu dia panggil raja tersebut, "Datang dekat sikit, saya nak bisik dengan di telinga kamu." Raja tersebut cakap, dia sebut sajalah. Kamu nak sebut apa pun saya dengar. Saya masih lagi belum peka. Tak, saya nak dekatkan dengan telinga kamu. Tuanku, datang dekat sikit. Kemudian raja tersebut layan juga orang tua ni. Lalu dia dekatkan telinga dekat dengan orang tua ni. Lalu orang tua tersebut menyebut, "Aku malaikat maut," disebut. "Aku malaikat maut. Aku datang untuk mencabut nyawa kamu." Raja ni tatkala mana dengar saja malaikat maut, berubah muka dia, ubah wajah dia, pucat terus. Lalu disebut pada malaikat maut tersebut, Sekejap, aku jangan bagi mati lagi. Aku nak menderma dan aku nak infak harta benda aku yang aku ada di istana tadi." Katanya malaikat maut, orang tua yang menyamar menjadi orang tua tadi, "Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha." Aku ingin bagi tahu pada kamu, Allah tak akan tangguh kematian kamu saat sampai ajal kamu. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah tahu apa yang akan kamu kerjakan. Jika ditangguh saja amal umur kamu tadi, nescaya kamu akan pulang kepada amalan asal dalam hidup kamu. Ulama-ulama berbicara, kenapa manusia ni dekat dengan mati nak bersedekah, sedangkan amalan yang lain tidak disebut? Kebanyakan manusia demikian. Lalu dikaji oleh para alim ulama. Alim ulama kaji di sana, rupa-rupanya infak ataupun sedekah ni mempunyai kehebatan yang tersendiri. Allah jadikan kelebihan yang tersendiri yang kalau boleh saya sebut sikit pada malam ini. Di mana ada kelebihan yang Allah jadikan daripada sedekah ataupun infak yang kita diminta supaya kita lakukan, terutama bila kita masuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Jangan tertinggal kita. Ada lebih kurang 14 kelebihan yang disebut oleh para alim ulama. Allah jadikan kelebihan daripada sedekah ini sendiri. Yang pertama, alim ulama sebut, sebenarnya sedekah ini memanjangkan umur seseorang. Berdasar pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita banyak bersedekah, panjang umur kita. Allah jadikan kelebihan daripada infak. Bila kita infak, ramai di kalangan kita akan mendoakan supaya kita dipanjangkan umur. Ramai orang yang akan baca doa. Para hadis kan perhati sajalah. Bila kita bagi sesuatu benda, orang akan sebut, keberkatan Allah lah pada kami, biar Allah murahkan rezeki kami. Doa-doa
bila kita banyakkan kita infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Doa ni akan mula dibaca dan dibaca. Kita tak payah cerita panjang. Kita boleh ingat lagi waktu mana kita kecil-kecil dahulu kan. Bila kita menyambut hari raya, contoh yang mudah. Bila kita menyambut hari raya, kita boleh mana-mana rumah yang bagi banyak dengan rumah yang tak bagi banyak. Rumah yang bagi duit 50 sen dengan rumah yang bagi duit 10 sen. Kita boleh ingat sampai hari ni. Rumah-rumah yang diberi dengan duit RM1 hari raya, bisa contoh ni. Kanak-kanak penuh pada hari raya. Datang hari raya pertama lagi datang. Belum sembahyang raya lagi datang. Kenapa datang? Kerana tahu orang ni pemurah. Tetapi rumah yang diberi, rumah besar, pintu pagar dia mahal, tapi bagi 20 sen, datang juga. Tapi datang lambat. Hari raya ketiga, hari raya keempat, mula datang. Kanak-kanak datang tu ambil duit raya. Waktu mana ambil duit raya tu, kanak-kanak akan baca doa, harap pintu pagar je mahal. Tapi orangnya kedekut, ya Allah, pendek-pendeklah umur dia, ya Allah. Lalu dibaca doa saja oleh kanak-kanak. Anak-kanak dia baca doa, mati awal orang tersebut. Nak sebutnya gambaran bagaimana kekuatan daripada infak tadi. Infak memanjangkan umur seseorang. Allah jadikan yang pertama. Yang kedua, infak ni menambahkan juga rezeki dalam hidup seseorang. Lagi kita berinfak, lagi kita bersedekah, menambahkan lagi rezeki-rezeki yang kita tak sangka dalam hidup. Min haitsu la yahtasib. Allah bagi yang kamu tak jangka dalam hidup kamu. Pernah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana Sayyidina Ali karramallahu wajhah balik ke rumahnya dalam keadaan yang kelaparan. Balik ke rumah ni, sampai di rumah, Fatimah Zahra buka baju, tunjuk pada Sayyidina Ali. Ada 2 biji batu yang dilekatkan di tubuh badan Fatimah Zahra. Batu ni letak sebelah kanan, batu letak di sebelah kiri. Dalam keadaan letak batu dua-dua ni, batu sebelah kanan dan kiri, Sayyidina Ali tengok. Sayyidina Ali faham, isteri dia nak bagi tahu tak ada apa-apa makanan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah angkat baju dia, tunjuk rupa-rupanya dia tidak ada 3 batu yang dilekatkan sebelah kanan, kiri dan depan, menunjukkan 3 hari dah tak makan. 3 hari dah tak makan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila Fatimah Zahra mengalir mata ni, Sayyidina Ali ambil tangan Sayyidina Ali, letak di bibir Fatimah. Jangan kata apa-apa, jangan sebut apa-apa, kerana di sana ada hikmah yang Allah sediakan untuk kita. Sebut saja begitu. Lalu Sayyidina Ali karramallahu wajhah turun ni melayan perasaan masuk dalam kebun kurma. Bila masuk dalam kebun kurma, tengah masuk dalam kebun kurma ni, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bawa unta berjumpa dengan Sayyidina Ali. Tanya Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu nak infak, kamu nak beli tak unta ini? Sayyidina Ali kata, nak beli dengan apa? Duit tak ada. Sayyidina Ali sebut, nak beli dengan apa? Duit pun tak ada. Sayyidina Ali sebut. Pemuda ni jawab, tak mengapa, kamu ambil dahulu, kemudian kamu bayar kemudian. Kamu ambil dahulu, bila kamu dah ada duit, kamu bayarlah harga unta. Sayyidina Ali ambil dengan janji untuk membayar sebanyak 20 dirham. Bila diambil saja unta tadi, kemudian Sayyidina Ali bergegas pergi ke pasar. Dalam perjalanan pergi ke pasar tadi, Sayyidina Ali bergerak jalan laju je. Sayyidina Ali jual. Sampai dalam perjalanan nak sampai ke pasar, tiba-tiba ada seorang pemuda yang tahan Sayyidina Ali. Bergegas, dia tanya Sayyidina Ali, Ali, kamu nak ke mana? Sayyidina Ali jawab, saya nak jual unta ini ke pasar. Dia kata, berapa harga yang kamu nak jual? Sebanyak 50 dirham, katanya Sayyidina Ali. 50 dirham nak bawa yang disebut dengan unta. Pemuda tu seluk poket, kemudian bayar terus 50 dirham tadi. Bila bayar saja 50 dirham tadi, Sayyidina Ali seronok, bergerak jalan nak pergi bayar balik 20 dirham yang telah dibeli ini. Berjalan saja, tiba-tiba ditahan oleh seorang pemuda. Dalam perjalanan nak balik tadi, Sayyidina Ali balik daripada pasar jual unta ni, tiba-tiba ada seorang pemuda tahan. Ali, aku tengok kamu bergegas, nak ke mana kamu? Sayyidina Ali jawab,
sesungguhnya aku nak pulang ke rumah. Kamu ada duit ke? Katanya pemuda sebut. Sayyidina Ali kata, ya, Allah telah bagi sedikit harta pada dia aku. Pemuda tu angkat baju dia. Bila angkat baju dia, tengok ada 4 biji batu yang dia letak. Sayyidina Ali tengok terus. Sayyidina Ali tengok tadi. Bila Sayyidina Ali tengok tadi, Sayyidina Ali terus ambil duit dia sebanyak 50 dirham tadi, dibagi sebanyak lebih kurang dalam 20 dirham. Kemudian Sayyidina Ali bergegas balik, kemudian dibayar lagi unta tadi sebanyak 20 dirham. Kemudian ada 1 dirham lagi, kemudian ada 10 dirham lagi. 10 dirham tadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah terus dalam keadaan pulang ke rumah. Bila pulang ke rumah, Fatimatul Zahra bagi salam saja. Di rumah Sayyidina Fatimatul Zahra ketuk pintu, bagi salam, Assalamualaikum, bagi salam. Fatimatul Zahra buka pintu, terpur Sayyidina Ali, tengok di tangan Sayyidina Ali terus, pegang di tangan Sayyidina Ali. Dia tahu ada rezeki yang datang. Lalu Fatimatul Zahra terus angkat tangan, dia letak di bibir Sayyidina Ali. Jangan cerita pada saya rezeki ni datang daripada mana. Letak di bibir ni, bagi tahu, jangan sebut. Cerita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus cerita pada Rasulullah. Sayyidina Ali karamallahu wajhah turun dengan Fatimah ke rumah Rasulullah, nak cerita pada Rasulullah. Sampai saja bagi salam pada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya terus, wahai Ali, kamu tahu tak siapa yang jual unta itu pada kamu? Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulullah yang mengetahui siapa yang penjual unta tadi. Kamu tahu siapa yang beli unta daripada kamu? Sayyidina Ali kata, saya tak tahu siapa yang beli. Lalu katanya Rasulullah, yang jual unta itu malaikat Mikail yang jual unta pada kamu. Allah telah hantar malaikat Mikail untuk jual unta pada kamu. Kamu tahu siapa yang pembeli unta daripada kamu tadi? Katanya Sayyidina Ali, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasul yang mengetahui. Yang beli unta tadi ialah malaikat Jibril yang telah menyamar menjadi manusia, yang telah membeli unta daripada kamu. Kamu tahu daripada mana datangnya rezeki ini? Datang daripada Allah. Setelah mana kamu hidup dengan keadaan kamu belanjakan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dalam hidup kita. Lagi kita berbelanja harta, lagi menambah rezeki kita. Allah jadikan kehidupan orang yang menjadikan dalam hidup dia, bila kita banyak berinfak, Allah tambahkan rezeki. 2. Yang ketiga, Allah lebihkan pada orang yang banyak berinfak, dengan Allah jauhkan diri dia daripada kemiskinan dalam hidup. Yang ketiga ni kita rasa untung. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tak akan jatuh miskin orang yang hidup dalam keadaan menginfakkan hartanya untuk di jalan Allah. Allah jadikan kelebihan dalam hidup kita ni. Lagi kita banyak infak, lagi murah rezeki kita, dan Allah tak jatuhkan miskin dalam hidup. Tak akan bankrupt orang yang hidup dalam keadaan banyak menginfak di jalan Allah. Kita tanya, ustaz, nak infak ni banyak mana? Kita akan tanya balik, banyak mana yang kita kena infak? Kalau kita boleh jadi bagaikan Abu Bakar As-Siddiq, itu yang terbaik. Ulama-ulama kata, kalau kamu boleh terjadi setiap rezeki yang Allah bagi pada kamu, kamu jadi bagaikan Abu Bakar dan juga Khadijah binti Khuwailid. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta apa lagi yang kamu miliki di rumah kamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar kata, hanya tinggal Allah dan juga Rasul dekat rumah lagi. Tak ada apa. Dan saya pun tak rasa kita boleh buat menjadi bagaikan Abu Bakar. Kalau kita nak jadi macam Abu Bakar, tak mungkin kita. Susah kita. Kalau kita nak jadi bagaikan Khadijah binti Khuwailid, tak mungkin kita. Khadijah binti Khuwailid yang telah membelanjakan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadilah orang yang kedua, bagaikan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ulama-ulama kata, kalau kita nak infak juga, jadi bagaikan Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar bila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta apa lagi yang ada di rumah kamu, wahai Umar? Umar kata, separuh daripada apa yang telah aku bagi ini. Maka di rumah aku ada separuh lagi yang aku telah bagi pada jalan Allah ini, wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepala. Rasulullah mengiyakan apa yang dilakukan oleh Umar. Separuh tak mungkin kita.
Saya rasa kita tak mungkin sampai tahap ini. Kalaupun kita tak boleh menjadi separuh, kita menjadi dalam keadaan 1/8 daripada yang kita miliki, kita gunakan untuk Islam. Duit gaji kita RM800. Boleh tak kita keluarkan daripada RM100 daripada RM800 tadi untuk di jalan agama Allah? Setiap bulan, katakanlah gaji kita RM8,000, RM1,000 kita gunakan untuk Islam. RM1,000, tinggal RM7,000 lagi gunakan untuk diri kita. Ulama-ulama kata ini peringkat yang ketiga, kalau kita boleh gunakan harta kita untuk jalan agama. Kalau tak boleh juga, banyak ustaz, RM1,000 ni ustaz tak kena lagi dia sebut. Kalau kena pada ustaz-ustaz pun tak buat, tak kena lagi. Kita sebut demikian. Maka ambillah kesempatan kita 1/40 daripada harta benda kita. Ulama-ulama kata ambil 1/40 daripada harta benda kita. RM40, RM1 kita mesti belanjakan untuk agama. RM400 kita keluarkan RM40 untuk kerja agama dalam hidup kita. Ini kedudukan dalam hidup kita demikian. 1/40 kita keluarkan daripada harta benda kita. Demikianlah dan demikianlah dan demikianlah dalam kehidupan seseorang. Kemudian yang keempat, infak ini dia boleh mengubati penyakit yang sedang kita deritai. Lagi kita banyak berinfak, lagi sembuh penyakit itu. Percayalah, dengan infak, dengan sedekah menyembuhkan penyakit. Kita heran, kita pula pelik. Bila kita sakit, kita minta orang derma pada kita. Kita jadi demikian. Ulama-ulama kata, bila kamu sakit, berdasar pada hadis Rasulullah, banyakkan bersedekah. Dengan sedekah tadi menyebabkan orang baca doa untuk diri kamu. Bila orang baca doa untuk diri kamu, ya Allah sembuhkanlah penyakit dia, ya Allah, jadikanlah kebaikan untuk dia, ya Allah. Doa-doa ni penyembuh kepada penyakit yang dideritai oleh seseorang. Bila kita infak, dia akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang dideritai dalam kehidupan seseorang. Penyakit ini ulama kata penyakit zahir. Lagi kita sakit, kita kena kencing manis, misal contoh, kita demam, mudah-mudahan lama-lama kencing kita jadi tawar senang kita darah kita tinggi, naik je manjang, banyakkan infak. Bila kita infak, mudah-mudahan darah kita kembali normal balik dalam hidup kita. Allah jadikan ubat. Kita kena kanser di kalangan kita, penyakit zahir saja. Penyakit zahir ni Allah jadikan kesembuhan daripada infak. Satu takjub, satu benda yang ajaib yang berlaku dalam Islam. Dengan kita banyak infak, menyebabkan kesembuhan dalam penyakit yang kita tanggung dalam kehidupan seorang. Tuan-tuan jumpa dengan ramai orang yang dia mengalami penyakit-penyakit, lalu disembuhkan dengan sedekah. Allah jadikan kesembuhan dengan infak, dan infak dalam hidup mereka ini sendiri. Satu contoh penyakit pelupa. Saya buat contoh yang ini telah diceritakan oleh guru saya. Bila ada seorang hamba Allah, dia menghafal 30 juzuk Al-Quran. Waktu mana dia menghafal 30 juzuk Al-Quran, suatu pagi dia bangun daripada tidur, dia tak ingat semua 30 juzuk Al-Quran. Allah jadikan dia lupa, tak ingat langsung. Fatihah pun dia tak boleh baca. Fatihah pun dia tak boleh baca. Jangan main-main, kena yang dia bangun pagi tersebut, dia menangis. Dia menangis teresak-esak. Dia menangis teresak-esak. Lalu dia bernazar, ya Allah, kalau kamu pulangkan balik Al-Quran Karim dalam dada aku, nescaya aku akan infak di jalan kamu, ya Allah. Aku bernazar untuk memberi makan pada orang, ya Allah. Allah pulangkan 2 surah saja. 2 surah saja dengan nazar dia tadi. Allah pulangkan apa dia? Yang pertama pulangkan Al-Fatihah, yang kedua Allah pulangkan Al-Ikhlas. 2 surah saja yang Allah pulangkan. Allahu Akbar, tuan-tuan, jangan main-main tuan. Kena penyakit ni, bangun tidur tak kenal isteri, misal contoh. Bangun tidur, kita bangun-bangun, tiba-tiba tak perasan kita, aku dah kahwin ke belum, dah kahwin ke belum. Satu penyakit juga dalam hidup kita. Bangun daripada tidur, tiba-tiba dalam hidup kita ni tak ingat apa-apa pun. Anak-anak pun tak tahu, apa benda yang pun kita tak ingat. Kita nak buat macam mana? Dia menazar pada Allah, ya Allah, kalau kamu pulangkan balik, aku akan infak di jalan kamu, ya Allah. Bila Allah pulangkan 2 surah, dia mula berdiri tepi jalan, dia uli gandum, dia masak, dia uli gandum, dia masak gandum tadi, kemudian dicelup dalam minyak,
kemudian dia agih-agihkan orang supaya makan dengan madu yang diagih-agihkan makanan tersebut, kemudian dia bagi dan dibagi, lagi dia bagi, lagi Allah pulangkan balik, dan Allah pulangkan balik surah-surah yang telah dihafal di dalam Al-Quran sehingga kembali 30 juzuk Al-Quran dalam dada dia. Yang ni nak sebutnya bagaimana dia menyembuh penyakit. Yang kelima, bila kita banyak infak, tersambung silaturrahim yang terputus di kalangan kita. Kita ni banyak, ramai di kalangan kita dah mula putus sikit demi sedikit. Infak menyambungkan silaturrahim di kalangan kita ni sendiri, menyambungkan lagi hubungan kekeluargaan yang putus di kalangan kita hari ni. Kita ajak orang makan, buat jamuan berbuka puasa, kita bagi kurma-kurma ni dalam bulan Ramadan ni, agih-agihkan kurma di kalangan kita, bahagia air di kalangan kita. Kurma ni tuan-tuan masukkan dalam plastik 3 biji, bagi kepada kawan-kawan kita, bagi pada kawan-kawan kita ni. Tolong berbuka dengan kurma yang saya sedia ni kan, kita sebut ada dia, ambil berbuka. Kita pula kalau orang bagi 3 biji kurma ni, jangan pula kita sebut alah 3 biji je bagi, bagilah sekotak, kita sebut demikian. Kita ni orang bagi je, kita berbuka dengan kurma sebut. Ajar pada kita ni, didik diri kita ni. Kenapa dia? Kerana dia boleh merapatkan ikatan silaturrahim yang terputus di kalangan kita dan menambahkan banyak lagi pahala-pahala setiap di kalangan kita yang berpuasa ini sendiri. Ini diajar pada kita demikian. Kemudian yang keenam, setiap kali mana kita berinfak, dia merungkaikan setiap satu masalah dalam hidup seseorang. Merungkaikan permasalahan hidup ini dengan infak. Banyak masalah hidup kita ni, hidup semakin tertekan dan tertekan, ekonomi yang semakin gawat, kehidupan kita yang semakin sesat dalam hidup kita ni. Bila infak, Allah tunjuk jalan, di mana jalan keluar dalam hidup. Wa yakhruj min haitsu la yahtasib. Allah keluarkan jalan hidup ini dengan kita, dengan apa dia? Dengan kita infak. Bagi infak sebanyak mungkin. Lalu Allah selesaikan satu-satu masalah hidup itu, jalan penyelesaian dalam hidup kita. Kemudian dengan kita infak juga, dia menolak bala, tudri'ul bala bisadaqah, tertolak bala dengan sedekah. Cara demikian. Tuan-tuan pergi ke beberapa buah negara, antaranya negara yang pernah saya diceritakan oleh sahabat-sahabat ialah negara Iran. Bukan saya orang Syiah, tak, tapi nak sebutnya Iran, dia letak di tepi jalan. Waktu mana tepi jalan tu dia letak tabung nak naik lebuh raya je, letak tabung semua, orang akan pergi dekat tabung tu, orang infak. Di Bangladesh nak infak ni, orang-orang yang diinfak, orang yang nak menginfak ni, kadang-kadang letak tong di tepi jalan, orang lalu saja dengan kereta, campak duit dalam tong tersebut. Tempat kita ni kalau buat macam tu, dengan tong-tong hilang. Kita ni dengan tong-tong jadi hilang, tak ada orang nak infak, orang curi tong tersebut dipanggil. Nak sebutnya gambaran bagaimana semakin hambar perjalanan hidup kita. Kenapa dia? Kerana perasaan menyayangi harta itu semakin menebal dalam dada kita. Ini penyakit yang sedang dideritai. Sedangkan bila kita sedekah, tertolak bala sedikit demi sedikit dalam hidup seseorang. Bala ni tertolak, tudri'ul bala bisadaqah. Sepatutnya bala tu kena, patutnya berlaku kemelangan jalan raya. Bila kita nak jalan saja, kita berinfak, tertolak yang sebut kemalangan tadi. Kerana apa dia? Sedekah yang kita lakukan. Ini Allah jadikan kelebihan yang tersendiri. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah jadikan. Kemudian dalam masa yang sama, yang ke-8, bila kita banyak berinfak, kita mula melatih jiwa kita mencintai akhirat. Ulama-ulama sebut demikian. Bila kita bersedekah je, kita mula tolak penyakit dalam hati kita. Penyakit apa ni? Penyakit yang semakin menebal di akhir zaman, mencintai dunia. Cinta dunia ni semakin tebal. Lagi lama kita hidup, lagi sayang pada dunia. Bukti kita sayang pada dunia, sembahyang kita kita boleh tengok. Bila kita solat, mana kita rasa lazat? Kenapa kita tak rasa lazat? Kerana dunia kita besar. Bila dunia kita besar dalam dada kita, mana kita khusyuk? Sembahyang, angkat takbir ni, Allahu Akbar. Mula Allahu Akbar tu, masuk ion keluar ion, masuk giant keluar giant.
masuk kita, mula kita round, sedar bagi salam. Kenapa kita jadi demikian? Kerana dunia kita besar. Bukti dunia kita besar kan, bekerja di kalangan kita, sembahyang pun bekerja. Imam baca panjang sikit je, marah dah kita. Baca sabbihisma rabbikal a'la, marah. Pak Imam, inna a'tayna je Pak Imam. Tak pun inna anzalna nak sebut. Sembahyang kita kan jadi hamba. Cuba kita sembahyang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacakan dalam riwayat cerita Rasulullah, waktu mana seorang sahabat sembahyang malam dengan Rasulullah. Di rakaat yang pertama Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Rakaat pertama tu baca surah Al-Baqarah. Dengar je baca surah Al-Baqarah, aku jangka 100 ayat mesti Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah bagi habis satu surah Al-Baqarah tersebut, 286 ayat. Habis 286 ayat, aku ingat mesti Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah sambung baca. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Dia solat dengan Rasulullah. Waktu mana dia solat tersebut, sambung, Rasulullah sambung dengan surah yang kedua, yang Rasulullah baca surah An-Nisa sepanjang 176 ayat. Habis 176 ayat, aku ingat Rasulullah rukuk. Tak, Rasulullah ulang balik baca surah Al-Imran. Habis 200 ayat surah Al-Imran, barulah Rasulullah rukuk. Selama mana Rasulullah rukuk? Selama mana Rasulullah qiyam tadi. Kemudian Rasulullah i'tidal. Selama mana Rasulullah i'tidal? Selama mana Rasulullah rukuk tadi. Allahu Akbar. Kita ni kalau solat dengan Rasulullah lah, rasa malam tu balik jalan mengangkang tak boleh. Taubat nasuha kita, tak pernah solat demikian. Nak sebutnya tak ada lagi nikmatnya kita. Kenapa? Dunia kita terlampau besar dalam jiwa kita. Jiwa kita ni besar dengan dunia. Bila besar dengan dunia, kita rasa berkira-kira dengan perintah Allah. Dalam hidup kita kan, orang kita sembahyang tarawih panjang sikit tak nak, lebih sikit je 8 rakaat, nak balik terus. Setengah-setengah tak sempat nak duduk sekejap je. Nak balik kat rumah pun nak buat apa? Nak tengok TV je. Nak buat apa tengok TV? Cerita apa yang sedang sangat? Yang nak pulang awal, nak tengok Tom and Jerry je. Bukan nak tengok cerita yang hebat sangat pun. Yang dibandingkan duduk sekejap je, dengar kuliah sekejap, cerita yang nak suruh lepas daripada azab api neraka Allah, dibandingkan dengan yang tu 20 minit, 30 minit, orang kita berkira dengan Allah. Ni bukan orang tempat ni orang Thailand ni orang Thailand. Nak sebutnya gambaran, orang sini semua bagus-bagus. Nak gambarkan tentang penyakitnya hati kita terhadap dunia yang terlampau besar. Kemudian seterusnya, di antara perkara lagi yang Allah jadikan kelebihan orang yang dia mula dia banyakkan infak, di antara perkara yang paling nak dalam hidup ialah mudahnya saat kematian. Siapa yang banyak infak, Allah jadikan kematian yang terindah untuk dia. Dia sedekah, tak ada halangan. Di antara benda yang terhalang sangat dekat nak mati, harta benda. Harta benda ni menjadi buruk sangka dengan Allah. Bila kita banyak harta benda kita dekat nak meninggal dunia, kita mula terfikir-fikir, alah, habis dah rumah aku, habis dah harta benda aku, habis dah. Dia mula rasa galat dengan harta yang dia nak tinggalkan. Punca apa dia? Punca dia terlambat dalam hidup dia untuk dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lambat untuk kita berinfak, maka dalam keadaan demikian, kita ni akan jadi semakin jauh dengan Allah, dan menjadi sukar saat kematian yang datang dalam hidup seorang. Itu Rasulullah pernah sebutkan, pernah tak kalian melihat orang yang hidup dia dalam keadaan cinta kepada, dia mencintai kepada dunia, orang yang mencintai harta dia, harta orang lain jauh lebih daripada dia cinta harta dia sendiri. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah orang yang hidup mencintai harta orang lebih daripada mencintai hartanya sendiri ya Rasulullah? Rasulullah kata berlambak. Rasulullah kata bersepah manusia yang jadi demikian. Siapa ya Rasulullah? Rasulullah sebut orang yang hidup dia kumpul harta dia banyak, kumpul harta dia banyak, kemudian satu hari dia mati. Bila dia mati, harta dia kena jawab daripada mana dia dapat, kemudian disimpan berapa lama, sedangkan orang lain mengambil harta kepunyaan yang dimiliki tadi untuk digunakan dalam kehidupan mereka. Penat kita. Saya pernah ceritakan ada hamba Allah yang dia hidup, dia kumpul harta banyak, kumpul harta yang banyak ni, kemudian dia ni dalam keadaan kumpul buat rumah besar,
cantik rumah dia. Bila dia rasa seronok nak masuk rumah besar, dia beli kereta baru, kereta besar pula dia beli. Tak cukup beli kereta besar, kahwin pula isteri besar pula, misalnya contoh. Bila dia nak masuk dalam rumah baru, duduk seminggu, meninggal dunia dia dalam rumah tersebut. Ramai kan orang demikian, dia baru je masuk dalam rumah dia, tiba-tiba dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, tak lama lepas itu isteri dia kahwin dengan orang lain pula, dapat kereta baru pada suami baru. Suami baru pun bawa kereta baru dia lalu kawasan kubur dia. Tengok je kereta ni macam cam je kereta ni, macam kenal je kereta ni. Kalau dia lalu saja tak apa juga, dia horn tu sakit hati. Waktu mana dia horn tu, kita dalam kubur sakit hati betul. Kerana apa dia? Kerana kedekutnya kita waktu mana kita hidup, menyukarkan dan menyusahkan hidup kita. Kemudian ulama sebut lagi, di antara kelebihan lagi kamu infak, meringankan azab kubur kamu dan menghalang azab kubur yang terkena dalam hidup seorang. Azab kubur ni ditanya, ada seorang hamba Allah yang saya biasa sebut dalam radio IKIM, saya cerita ni. Seorang hamba Allah yang ditanya, Nabi Isa AS bangkitkan dia dalam kubur. Bila bangkit je, Nabi Isa tanya, apa yang sedang berlaku pada kamu? Aku sedang diazab oleh Allah dan ditanya oleh malaikat Allah. Tentang apa ditanya? Tentang pencungkil gigi. Cungkil gigi macam mana? Nabi Isa tanya pada dia, macam mana kamu ditanya tentang cungkil gigi? Aku penjual kayu api, disebut. Aku jual kayu api. Satu hari bila seorang hamba Allah telah beli kayu api ni, kemudian dia telah beli kayu api, so dia minta aku hantar ke rumah ni. Dalam perjalanan aku hantar, aku ambil kayu api tadi, aku cungkil gigi di gigi aku, dan aku ditanya oleh malaikat tentang soalan kayu cungkil gigi ini. Sampai hari ni belum habis lagi persoalan yang ditanya tadi. Nabi Isa tanya pada dia, berapa lama kamu sedang ditanya? 70 tahun belum lagi selesai. 70 tahun belum lagi selesai. Tak mudah dalam hidup kita demikian. Kemudian yang seterusnya, mana-mana infak dia boleh menyambung pahala setelah mana kematian kita. Kalau kita nak suruh pahala ni datang lagi lepas pada kita tiada nanti, infak waktu mana kita ada. Kita banyakkan guna untuk kerja-kerja Islam. Pantang kita dengar je, ada kerja agama, kita infak terus. Bila kita mati nanti, pahala ni mengalir. Datang daripada Somalia, kita tengok ni bila pula pergi Somalia. Tak, ni pahala yang telah kita infak di waktu mana kita melanjutkan pada Somalia dahulu. Waktu mana kita sedang menghadap depan Allah, tiba-tiba pahala mengalir daripada Gaza, datang daripada Arakan, daripada bumi-bumi yang bergolak. Tiba-tiba kita tengok pahala tu datang daripada mana? Daripada infak yang kita telah sedekahkan waktu mana kita hidup, yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disepakatkan oleh alim ulama, sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir waktu mana ketiadaan kita, waktu mana kita sudah menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alim ulama sebut lagi, yang seterusnya infak ini mendekatkan diri kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun di pada mahsyar, nama kita akan dipanggil. Di antara nama orang yang dipanggil di pada mahsyar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang banyak berselawat dan orang yang banyak bersedekah. Siapa yang banyak berselawat dan banyak bersedekah, nama dia dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan panggil dan mereka akan menyeru pada dia di hadapan khalayak ramai, sehingga kan dia dilayakkan untuk minum di telaga Kausar di saat yang dahaga, yang amat haus sangat. Di saat tersebut tiba-tiba kita mendapat manfaat yang demikian. Dan kemudian yang besar juga lagi, bila kita banyak infak, melajukan kita melalui titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Lagi besar korban kita, lagi lajulah kita melalui titian sirat nanti. Ini kaedah dalam hidup ini. Jangan kedekut dalam nak buat korban. Ni lepas pada ni pula, lepas pada bulan Ramadan ni, kita nak masuk bulan Zulhijjah, berebut di kalangan kita. Kalau kita ada kenderaan di dunia, kenapa kita tidak ada kenderaan di akhirat? Kalau kita ada rumah di dunia, kenapa kita tidak ada rumah di akhirat? Kalau kita ada istana di dunia, kenapa kita tidak layak untuk ada istana di akhirat Allah? Berebut kita. Rasulullah kata, siapa-siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, Rasulullah maksudkan, kamu ambil bata tu,
kamu tak batal tersebut, walau kamis qaqatin, Rasulullah kata walaupun sebesar sarang burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina istana untuk dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dengar masjid keperluan begini-begini, kita pun tolong banyak benda yang kita boleh tolong dalam kita infak ini sendiri. Bila keperluan yang disebut dengan apa dia, orang nak bina masjid, kita berlumba ambil bahagian kita, biar kita ada dengan tujuan apa dia, laju kita melalui titian sirat nanti. Bukan titian sirat je, alim ulama sebut, bila kita bangun di pada mahsyar daripada bandar Tuah Musi'an ni, nak berjalan kepada yang disebut Baitul Maqdis itu, nak sampai kepada padang Arafah ini, berjalan kita berbeza-beza kenderaan yang kita bangun. Kita bangun ada yang naik dengan kelajuan yang laju kenderaan berdasar pada infak yang dilakukan waktu mana dia hidup. Dan yang akhir sekali, Allah letakkan kelebihan orang yang berinfak ini tempat yang tertinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah gunakan wa anfiqu mimma razaqnakum, berbelanjalah kamu dengan harta benda yang telah kami bagi pada kamu, bukan milik kamu pun, kami bagi pinjam sekejap. Mudah-mudahan dengan kita lakukan demikian, menambahkan lagi kekuatan dalam hidup kita dan merapatkan lagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar inilah 40 minit kita bercakap ini. Mudah-mudahan dalam 40 minit ini dia akan merangsangkan sedikit kekuatan amal ibadah kita dalam bulan Ramadan ini. Setelah mana disebut dengan taubat, setelah mana disebut dengan berkat, saya dipahamkan malam besok tuan-tuan akan cakap tentang keberkatan dalam kehidupan pula. Kemudian banyak lagi tajuk-tajuk yang dibincangkan ini. Mudah-mudahan tajuk mengenai infak ini yang menyebabkan kita rasa lapang dalam dada kita, bahkan kita tak rasa resah gelisah dalam kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita berdoa ni, belakang nanti ada buku terbaru saya tulis, Nota Ajal Mukmin. Ini persiapan untuk kematian. Kemudian saya tulis juga buku tentang malam pertama di alam barzah. Bagaimana macam mana kita berada di alam barzah, hasil daripada kuliah-kuliah saya yang saya cerita dalam Radio IKM dan beberapa tempat. Saya tulis dalam bentuk santai saja. Termasuk yang ni buku yang kedua yang saya keluarkan, Teman di Barzah. Siapa yang akan meneman kita bila kita berada di alam barzah nanti. Buku ni sesuai sangatlah tuan-tuan bawa untuk ziarah orang sakit. Siapa-siapa yang sakit tu, kita bawa ziarah pada dia, bagi hadiah pada dia. Daripada kita bagi durian, bagi rambutan tu kan pada orang sakit, baik kita bagi buku-buku macam ni. Bila kita bagi buku macam ni, dia terima je, dia faham betul, matilah tu senang kita. Maknanya kita bagi, nak sebut mati segan sangat kita sebut. Kita bagi buku-buku macam ni, dia baca, ada manfaat untuk dalam perjalanan hidup ini sendiri. Ya, kita berbekal dalam hidup kita. Dan tuan-tuan boleh baca buku ni dalam bentuk santai saja. Saya dipahamkan ada beberapa buah masjid dah yang sedang kuliahkan buku yang saya telah tulis ini. Saya benarkan dan saya izinkan di kalangan ustaz-ustaz yang nak buat kuliah, nak kuliahkan tentang bagaimana perjalanan lepas pada kita mati nanti. Sebab orang kita ni ramai yang tak tahu macam mana lepas pada mati. Yang menyebabkan hidup kita ni sentiasa ralik je hidup, kerana kita tak rasa. Bila kita baca, kita rasa, barulah kita bersiap dalam hidup kita ini sendiri. Mudah-mudahan kita ni orang yang sentiasa bersiap di saat mana kita dipanggil oleh Allah satu masa nanti, insya-Allah. Yang kedua, jemaah sekalian, jemaah tahu saya, di bawah saya ni ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz yang saya tanggung, sekolah-sekolah anak-anak yatim dan orang miskin. Ada lebih kurang hampir 1000 orang yang di bawah tanggungan saya dan sahabat-sahabat ini. Kemudian mereka menghafal Quran, anak-anak yatim di sini, di selatan Thailand, kemudian di Kelantan, kemudian di Pahang, kemudian di Kedah, di Langkawi saya bangunkan. Di Langkawi saya nak bangunkan untuk masjid, insya-Allah saya nak siapkan masjid. Ada seorang makcik yang tua, dia berjumpa dengan saya, kemudian dia sebut dia nak wakaf separuh, kemudian disuruh saya bayar separuh tanah dia di Langkawi. Saya bayar separuh dalam lebih kurang 600,000. Kemudian lepas pada tu dia wakafkan, cukup dalam setahun saya cuba bayar tersebut, cukup bulan Ramadan tahun yang sudah dia meninggal dunia, makcik tersebut. Dan saya sempat untuk pergi iringkan jenazah dia, kemudian ke bumi jenazah dia turunkan dalam biang lahat ini sendiri. Kemudian makcik yang tanah tersebut saya bangunkan buat sekolah. Saya buat sekolah anak-anak yatim, orang miskin dan mereka yang tumpang nak menghafal Quran. Dan saya bangunkan cantik kawasan tersebut.
di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Kalau tuan-tuan ada kelapangan rezeki pergi ke Langkawi, jemput datang ke sekolah saya. Dan di Kelantan pun sama. Kemudian di beberapa buah negeri ini yang kita bangunkan tersebut. Kos dia jadi besar. Di selatan Thailand asalnya pelajar 22 orang je. Kemudian sekarang ada lebih kurang 400 lebih pelajar. Macam mana saya nak tanggung mereka? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu tersendirinya bila mereka dapat, mereka letak depan mereka sujud doa pada Allah. Bila mereka berdoa pada Allah, mereka hantar madu tersebut, hantar ke Shah Alam. Saya gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Bila minum air madu muntah, keluar benda yang pelik-pelik. Saya tengok bau-bau ni, bila saya bagi minum, ada seorang hamba Allah, dia kena sihir, dia jadi meracau dan sebagainya. Saya bagi dia minum air madu, muntah keluar cacing-cacing warna putih, kecil-kecil cacing-cacing sebut. Banyak pula tu, lebih kurang satu plastik yang cacing yang dia muntah ni keluar daripada badan dia. Jumpa dengan doktor kata tak ada penyakit apa-apa pun, tapi alhamdulillah bila muntah tu, alhamdulillah keluar sihir-sihir ni sendiri. Ni kelebihan daripada minum madu ni sendiri. Ada yang kena kencing manis teruk, dia minum air madu, turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena batu karang. Saya pernah kena batu karang sekali, minum air madu tu keluar batu karang daripada tu badan saya. Betul dah dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan minum madu, kata Rasulullah. Makan madu, kata Rasulullah. Biasakan hidup kalian dengan makan madu. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dipanggil. Inilah satu-satu madu yang kita berbalik ke rumah. Orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi, belakang parang lah jawapan dia. Madu satu lagi sebut. Ibu-ibu ambil madu ni, ibu-ibu kacau dengan air suam, letak dalam peti ais. Bila nak berbuka puasa, hidangkan pada keluarga masing-masing. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kita minum air madu sebut, kita rasa nikmat yang tak terkata. Yang keduanya, saya tolong juga sekolah saya ni, belakang nanti ada kurma ajwah, kurma Rasulullah. Yang kurma ni saya dapat daripada Madinah, daripada sahabat kita di Madinah. Dia sebut kurma ni pernah ditanam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, daripada tangan Rasulullah. Dia ada sanad dia turun sampai hari ni. Dia keluar daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Dia sebut demikianlah. Dia hantar sanad tu pada saya tengok anak-anak tu siapa. Rasulullah pernah tanam daripada generasi pokok ni keluar kurma ajwah ini sendiri. Dia sebutnya demikian, daripada kebun Abdul Rahman bin Auf. Dan saya sebut, waktu mana saya pergi, boleh tak dapatkan, saya nak jadikan orang Malaysia rasa juga nikmat rasa kurma yang tanam oleh Rasulullah. Dia hantarlah sikit. Kalau kita rasa kurma ajwah ada juga, dia kata, tapi datang daripada Yaman, daripada Madain Saleh, daripada 680 km daripada Madinah. Yang tu banyak yang kena tipu, dia sebut demikian. Saya kata saya nak rasa dah. Lalu dia hantar, kemudian saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah banyak kelebihan kurma ini. Kurma ajwah ni Rasulullah kata, kalian makan sebanyak 7 biji je pagi. Setiap kali mana sahur tu makan 7 biji pagi. Rasulullah kata terbatal 2 perkara. Yang pertama sihir yang masuk dalam tubuh badan seorang. Yang kedua Rasulullah kata racun yang kena pada tubuh badan seorang. Kita kan sentiasa kena racun. Makan nasi ada racun, makan sayur ada racun, kemudian daging beracun, racun banyak, senang jadi kanser. Ada hamba Allah yang dia ambil kurma ajwah ini, dia bagi makan pada isteri dia yang kena kanser, pulih penyakit kanser. Allah jadikan betul lah dalam hadis Rasulullah cerita, dia natural balik darah-darah kita hasil daripada kita makan kurma ajwah. Betul dalam hadis Rasulullah sebut al-ajwah minal jannah. Ajwah ini datang daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akhir sekali, tuan-tuan ambil pamphlet kat belakang nanti. Saya sedang bangunkan beberapa sekolah. Pamphlet ni, tuan-tuan kalau ada tuan-tuan rasa nak infak untuk arwah ayah, arwah mak dan bakal-bakal arwah kita lah, bakal-bakal arwah ni, elok sangatlah ambil pamphlet tersebut, pergi dekat Maybank ke, Bank Islam ke, berdiri depan mesin tu, semayang sunat istikharah dulu sama kita. Nak wakaf ke tak wakaf, nak derma ke tak derma. Kita ambil kesempatan Ramadan ini, mudah-mudahan terbinalah masjid yang saya cadang nak buat di Langkawi. Kemudian saya nak bangunkan sekolah saya di Kelantan 5 tingkat lagi. Kemudian saya nak bangunkan bangunan pengajian juga di Pahang, di kalangan pelajar-pelajar yang tak ada tempat ruang untuk nak menghafal Quran lagi ni. Jadi saya nak bangunkan bangunan tersebut. Tuan-tuan niat wakaf, mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan pada kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna saghira wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan malam Ramadan ini malam Lailatul Qadar ya Allah. Ya Allah, jadikan kesempatan kami berRamadan ini kesempatan untuk keampunan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap infak yang telah kami lakukan dalam hidup ini ya Allah, pelindung kami daripada azab api neraka kamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pada diri kami ya Allah hamba-hamba kamu yang saleh ya Allah. Dimurahkan rezeki kami ya Allah, dipanjangkan umur kami dalam keredaan kamu ya Allah, dijauhkan kami daripada fitnah-fitnah di dunia maupun fitnah di dalam kubur nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah terhadap apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang diminta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba kamu yang saleh ya Allah, sehingga saat terakhir perjalanan hidup kami nanti ya Allah, kamu izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merenjih tu badan kami itu ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang akan mengimamkan salat jenazah kami nanti ya Allah, anak-anak kami juga yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, anak-anak kami juga yang akan menyambut jasad kami tatkala mana kami diturunkan ke liang lahat nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami pohon pada kamu ya Allah. Di saat sunyinya kubur kami nanti ya Allah, jangan kamu sunyikan daripada doa-doa anak yang saleh untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam pertama kami di alam barzah nanti malam yang terindah dalam hidup kami ya Allah. Ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami ya Allah di Illiyin ya Allah. Kerinduan itu datang lagi ya Allah. Di Ramadan sebegini kami mula merindui saat-saat kami bersama dengan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu kami saat kami solat bertarawih bersama dengannya ya Allah. Rindu saat kami sujud di belakangnya ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami menyapu dahi kami ya Allah dalam peluh yang panjang yang kami lalui ini ya Allah. Rindu saat kami berada di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah, membesar di atas dukungannya ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami mendukung kami untuk bersahur ya Allah. Rindu saat arwah ayah kami menyuapkan kurma di bibir kami ya Allah. Rindu saat itu ya Allah. Rindu kami saat kami membesar di atas dukungan arwah ayah kami ya Allah. Kamu sajalah yang mengetahui ya Allah betapa rindunya kami kepada arwah ayah kami ya Allah. Kamu jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Ya Allah, kami pohon pada kamu ya Allah agar diampunkan kesilapan dosa arwah ayah kami, arwah ibu kami, arwah datuk kami, arwah mereka yang meninggal dunia sebelum daripada kami ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah dengan dosa yang banyak yang mereka datang itu ya Allah. Tidakkah kerahmatan kamu itu jauh lebih luas daripada dosa-dosa yang mereka bawa itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kubur mereka di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur mereka di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah bersama dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah. Sewaktu mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Kami takut dan kami bimbang terhadap dosa-dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus kamu ya Allah bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Ya Allah, bersama pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah,
dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah berkasar di hadapan ibu kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah melihat ibu kami mengalir air mata, terguris hatinya dengan tingkah laku kami ya Allah. Seketika dahulu ya Allah, kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah memalingkan jasad kami ya Allah di saat panggilan ibu kami terhadap kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di saat itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Ya Allah, redha ibu kami diperlukan dalam hidup kami ini ya Allah. Tidakkah kamu mengajar kami betapa besarnya redha ibu kami terhadap kami ya Allah? Masih ada lagikah keredaan ibu kami terhadap kami ya Allah? Masih ada lagikah keredaan ibu kami terhadap ibu pada kami ini ya Allah? Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, segunung mana pun kesilapan yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, jadikanlah Ramadan ini kesempatan untuk kami meminta dan meminta ampun pada kamu ya Allah terhadap dosa yang pernah kami lakukan ini ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa ini kah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah ya Allah yang menyebabkan berpalingnya rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa ini kah ya Allah ia menyebabkan hidup kami seringkali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pada siapa lagi kami mampu mengadu doa ini ya Allah, kecuali pada kamu lah ya Allah yang mendengar setiap doa hamba-hambamu ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah